Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaik wa natawakkalu alaik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kepada Allah, kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi yang saban hari, yang sekian hari, setiap detik, jam berputar, sesaat, itulah menandanya bahawasanya kita pun dekat dengan kematian. Yang saya hormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Husna, para pemimpin setempat, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang tidak mengendahkan pengajaran Allah yang maha pemurah, yakni Al-Quran, kami biarkan syaitan menyesatkan dan menjadi teman karib mereka dan menjadi teman karibnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada tahun ini, pada bulan ini, kita dah masuk tahun baru Hijriah 1436 Hijriah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila masuk tahun baru Hijrah, kalau tiap-tiap tahun, saban tahun, kalau Allah Ta'ala panjang umur kita, Dia bagi kesihatan tubuh badan kat kita, maka kita akan dengar ceramah. Kalau Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita, dengar ceramah daripada ustaz-ustaz, daripada para alim ulama berkaitan dengan ma'al hijrah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita nak berkongsi ilmu, inilah pertama kali saya berada di sini. Jadi eloklah mana-mana tempat baru kita pergi, insya-Allah dengan izin Allah, terlebih dahulu kita mengambil masa sedikit untuk bersuai kenal. Boleh tak boleh? Boleh nah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nama saya Ahmadi bin Haji Ahmad, berasal daripada Perlis. Sekarang menetap, kira duk sewa lagi di Sungai Bakak, Pulau Pinang. Pada paginya saya berkhidmat di Mahat Tafiz Darul Faizin, Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Sekarang dia jadi mudir. Kemudian pada petangnya, Isnin, Selasa, Jumaat. Patut hari ni saya kena pergi mengajak kafar petang, tapi saya tuang ganti dengan orang lain lah. Pasal saya nak main di sini pun tadi jalan jam. Allah uji kita dengan ujian jalan jam saja, tetapi kita tak mampu nak lawan dengan jalan jam, jalan sesak. Kita dah merungut dah, awak lah jam hari ni. Allahu Akbar. Ini sebagai muhasabah diri saya. Saya belajar, tak belajar luar negara. Saya belajar pada awalnya, belajar di sekolah Madrasah Diniyah Islamiyah Madi Jejawi Perlis. Al-Fadil Tuan Guru Haji Hashim Yasin, beliau adalah pengasas sekolah tu dulu. Ngaji situ, lepas tu sambung di Pondok Derang, Madrasah Islamiyah, dia itu di Derang, MTI, Mahat Tarbiyah Islamiyah Derang. Habis di situ sambung kat Ustaz Yusaini Yahya Ustaz Lani Matin di Perlis, mengaji dengan dia dulu. Kira saya dan kawan-kawan saya generasi pertama dulu mengaji dalam rumah tu, banglo, hafal Quran dalam rumah banglo tu. Allahu Akbar, susah. Sekarang ni berjaya Ustaz Yusaini bin Yahya. Akhirnya dengan berkat kesabarannya, Allah Ta'ala bagi kat dia rezeki mencurah-curah. Malahan boleh buat komplek, ada TV pula, TV Matin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Habis di situ saya sambung di SAK saja, kemudian sambung di Mahat Ihsaniyah HBA di Bukit Tambun. Sebab tu lekat di sana tu. 3 tahun di situ saya mengaji biasa-biasa saja, ambil diploma syariah. Tamat di situ saya jadi tok imam Masjid Simpang 4. Kalau kita turun Tul Bukit Tambun, ambil kiri terus tu Simpang 4. Konon kanan nak pergi Batu Kawan, konon kiri terus tu masjid tepi jalan tu. Masjid Simpang 4. Jadi imam rawatib saja. Dulu imam nombor 4, turun anak satu, jatuh satu anak tangga, jadi nombor 3. Lepas tu tak ada anak tangga dah, saya letak jawatan. Sebab apa? Bila jadi tu imam, komitmen dia kena sepenuh masa. Betul? Begitu keadaan tuan-tuan. Akhirnya pada awal dia dulu saya tak terlibat lagi dalam bidang ceramah-ceramah lah ni. Mengajar. Saya akan berapa pandai ceramah-ceramah ni. Saya tak ada ilmu, korang ilmu. Tapi tuan-tuan, dah bila orang jemput, kita datang tuan-tuan. Sebab apa kita boleh main malam ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala yang mengatur urusan kita. Kadang-kadang orang buat banner dah, pelekat kata cerak dah, tapi takdir Allah malam tu tak jadi. Hujan lebat, mengakibatkan ustaz pun tak dapat nak main.
Kalau ustaz naik motor, balik awal malam ni. Basah lingkun. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita datang malam ni kerana ingat Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakkir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada kita orang yang beriman kepada Allah. Pertama. Yang kedua, amanah daripada Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah amanah daripada aku walau sepotong ayat. Kita tahu takat mana ilmu kita ni, tak mengaji luar negara, tapi kita tahulah sikit-sikit mengaji lagu tu saja. Tapi bila orang berhajat, orang berkendak dengan kita, dukhulus surur, menggembirakan orang tu. Apabila kita menggembirakan orang, Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita. Kita doa sekurang, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah ilmu kita. Jadi ilmu kita tadi ilmu berkat, keberkatan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, malam ni kita nak sentuh sikit tentang ma'al hijrah sebagai muqaddimah kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila sebut ma'al hijrah, kita tak masuk fokus ilmu kita lagi. Malam ni saya ada point saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Tapi malam ni tak apa nak lama, macam semalam di Kuala apa tu? Kuala Bekah bang. Kuala Bekah. Semalam mereka buat live, saya terkejut jugalah. Kan zon kuliah. Kali pertama tak pernah masuk dengan zon kuliah ni. Tiba-tiba dia main duk tangkap gitu, kamera tu. Hak ni tak masuk dalam zon live kan? Alhamdulillah, cantik. Kita ni tak apa-apa nak banyak ilmu, kita kurang ilmu. Nampak tak? Orang nak masuk zon kuliah tu, ustaz-ustaz hebat-hebat belaka. Saya ni depa bagi gelaran ustaz cowboy. Nampak tak? Sampai hari ni lekat ustaz cowboy. Tak apa, janji apa main mengaji. Nampak tak? Jangan duk melalut atas bawah pokok nyok, duk sembang kosong. Apa pun tak ada apa. Nampak tak? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ma'al hijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu kat kita, Nabi abang kat kita. Nabi abang apa? Tak ada dah hijrah Tok Wan. Boleh panggil Tok Wan tak? Saya kalau ceramah saya mana-mana kuliah suka panggil lagu tu, Tok Wan, Tok baru dia mesra, macam adik-beradik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tak ada hijrah aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah hijrah selepas mana pembukaan kota Mekah. Kan? Bila Nabi dah tawan Mekah balik, tempat dia balik, tempat kediaman dia tu balik, dah berhijrah, peristiwa hijrah itu, orang yang mula monopoli, maknanya mula-mula yang buat kalender hijrah ni Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum tu tak ada tu hijrah lagi. Nampak tak? Depa duk fikir sahabat-sahabat, lagu mana nak buat tahun hijrah, baru hijrah ni. Maka fikir Sayyidina Umar, akhirnya cadangan Sayyidina Umar diterima pakai. Cadangan Sayyidina Umar iaitulah berlakunya hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah pada bulan Muharram. Maka letaklah pada awal Muharram itu sebagai tahun baru Hijriah. Lagu itulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu hijrah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Bukan saja nak pergi berjalan, bukan saja nak pergi melancong. Kalau nak pergi melancong, kalau nak pergi berjalan, kalau dengan sebab-sebab, tak ada apa sebab tuan-tuan, saja nak pergi berjalan, baik tak payah pergi. Sebab apa? Berjalan kaki tuan-tuan daripada Mekah ke Madinah. Hari ni kalau kita naik bas, kita menunaikan ibadat haji ataupun ibadat umrah daripada Mekah ke Madinah, dipahamkan berapa jam sampai? Lebih kurang 5 jam. 5 jam tuan. Saat bagaimana zaman Nabi tak ada lagi bah, stesen bah pun tak ada. Tuan-tuan, lagu mana hijrah Nabi? Hijrah Nabi daripada Mekah ke kota Madinah. Tuan-tuan, cengeng sikit saya malam ni. Boleh aku nak jadi cengeng?
Ustaz Kobel yang pun tahuan malam ni. Siapa kau jemput? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan saya nak ajak supaya kita muhasabah. Kita sayang kat Nabi supaya kita kena ingat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan calang-calang. Nabi membawa pengorbanan dan penuh dengan jihad. Tuan-tuan, kalau saja-saja nak pi, tuan-tuan cuba berjalan tengok, tuan-tuan. Berjalan tengok. Lepas ni kalau kita ada rezeki lebih, adalah KWSP duit lebih, pencen dah, kan? Pencen dah. Dah duit lebih tuan, nak pi Mekah. Bila nak pi Mekah, kan? Abang kat Mutawif sampai di Mekah nanti, dah buat tawaf apa semua, nak pi melawat ziarah di Madinah Nabi, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan haji, abang-abang sekalian, kita bagi tak tahu kat Mutawif kita tu, ustaz yang kepala duk bawa kita tu, ustaz, hari ni kami tak mau naik bas. Oi, belagak awak bersepah hang. Bersepah hang bang tebiak pula ni. Tak pernah aku dengar ni. Tiba-tiba kali ni aku bawa jemaah, hang seorang je tak mau naik bas. Bukan macam tu ustaz, saya nak muhasabah diri. Awak bersepah pula nak tahu lagu mana susah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hari ni kita naik bas dalam 5 jam sampai Madinah. Tu boleh nak. Yang syoknya tuan-tuan, Mutawif pun lena tuan-tuan dalam bas. Patut ceritalah sejarah. Kita sampai di sini tuan-tuan dan puan-puan, di sini Gua Hira. Nak cerita ni. Mutawif pun tak terpakai tuan-tuan. Bengong sungguh. Lena. Nampak tuan-tuan? Biar kita ni colek tuan-tuan. Bila dia sampai sana, Allah bagi rezeki kita sampai sana, maka pulun betul-betul buat ibadat. Nampak tak? Jangan kita sia-siakan. Ada orang nak kumpul duit lama tak tengok tuan-tuan. Kumpul duit 5 kupang sedikit tuan-tuan. Pergi tabung haji. Akhirnya cukup kota, dia pun dapat rezeki sampai di sana. Tuan-tuan, ada orang yang kemewahan, dia ada rezeki lebih. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, rezeki dia tu tidak boleh memberi kebahagiaan dan keberkatan kepada hidup dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila sebut tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa tuan-tuan. Saya nak cerita ringkaskan tuan-tuan. Saya nak ajak ada kaitan kita dengan malam ni, jamaah pada malam ni. Saya duduk tengok tuan-tuan. Maka saya main malam ni bukan nak ceramah syok kat tuan-tuan. Bukan saja nak bercakap, kita nak muhasabah diri. Saya nak ajak malam ni kita berhijrah. Daripada apa maksud hijrah tuan-tuan? Sebelum kita berbincang lebih dalam. Hijrah tuan-tuan, maksud di segi bahasa, pindah satu tempat ke satu tempat. Pindah satu tempat ke satu tempat. Tuan-tuan duduk di asal orang Kedah, tiba-tiba mai duduk di belah Pulau Pinang. Itu hijrah lah tu. Bila kita duduk hijrah ni, kalau bahasa utara panggil bangsat. Bangsat ni maksud dia nyah mai lah. Tuan-tuan sembang dengan Tok Wan, tahu lah bahasa tu kasar lagi, tapi tuan-tuan bahasa lama. Macam semalam saya malam tu kita kata bawa kereta tengah highway, pancat, tayar pancat, nata apa pancat maklum belah muslimat tu. Saya pun abang mengikut kamus Dewan Pancit. Kamu Dewan Utara kita lah, bahasa utara. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, balik kepada posisi ilmu kita. Hijrah tuan-tuan, berpindah satu tempat ke satu tempat. Apa yang dimaksudkan kehendak syarak agama kita? Apa dia tuan-tuan? Hijrah apa? Hijrah tuan-tuan, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Yang tak baik jadi baik lah. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cuba praktikal tuan-tuan. Praktikal tuan-tuan. Tiap-tiap tahun, berapa lama dah tuan-tuan kita duk hijrah. Duk dengar dalam radio, duk dengar ustaz ceramah, duk dengar penceramah hebat-hebat, bukan ceramah mai. Tuan-tuan, saya ni taklah teruklah sikit, depa nu hebat-hebat mai. Ceramah benda yang sama, cerita benda yang sama. Hijrah itu pengorbanan. Lagu-lagu tu takkan dengar hanyut lagu tu tuan-tuan. Hijrah tuan-tuan memang tak berlaku dah, tapi berlaku pada zaman kita. Kena lawan hawa nafsu. Nak jadi baik supaya kita jadi lebih baik. Dah baik dah, lebih baik. Dia tuan-tuan, cuba kita praktikal tuan-tuan. Tadi tuan-tuan, selepas kita solat,
Nampak tak? Zikir kuat-kuat. Tak, bukanlah kuat sangat. Jangan jadi macam tempat saya di polis. Sengak apa haram tak kata apa. Allahu Akbar tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lena tuan-tuan. Tuan-tuan, tambah waktu subuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tahu, saya pengalaman orang report saya buat bid'ah atas kubur, bid'ah dalam masjid. Saya baca talqin arwah, bukan nak bangga tuan-tuan. Dah tak ada siapa ayah kita yang meninggal tuan-tuan. Kita lah yang baca talqin. Dah daging kita baca talqin. Orang kata pula kita buat bid'ah atas kubur. Astaghfirullahalazim. Nampak tuan-tuan, begitu teruknya pemikiran umat Islam di akhir zaman. Apabila kita buat benda yang baik dikatakan bid'ah. Tuan-tuan tahu bid'ah tu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa apa yang diadakan dalam suatu agama, maksud dia mengada-adakan dalam agama, sesuatu urusan agama dia saja-saja buat bagi ada, yang tu dipanggil bid'ah. Benda agama tak ada pun, ulama-ulama tak sebut pun, maka dia saja pergi buat bagi ada. Dia abang kata Nabi kata lagu ni sekian-sekian, walhal Nabi tak abang pun, walhal alim ulama tak bagi tahu apa pun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka tertolaklah seluruh amalan yang dia duk lakukan selama ini. Nampak hukum kita tuan-tuan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempat dalam neraka. Maka depa kata bid'ah, automatik depa kata kita masuk dalam neraka. Astaghfirullahalazim. Ini fitnah akhir zaman. Nampak tuan-tuan? Allahu Akbar. Hak yang duk kata kat saya tu pun tuan-tuan, yang kata saya ni buat bid'ah atas kubur, rupanya cerita pi cerita mat. Nah, saya tak mau beritahu masjid. Lagi tuan-tuan duk pi parti. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupanya dia nak jadi tu imam, gatai nak jadi tu imam. Pi temu duga pejabat agama, dia bagi teks Jawi supaya baca khutbah dalam teks Jawi. Baca-baca kat dia macam Piramli lah, Ajis tengok wal padang pasiru. Lagu tu dia baca. Tak keluar baca Jawi. Oleh kerana itu tuan-tuan, dia tak lalui. Bila dia tak lalui, dia geram. Orang yang boleh jadi imam, orang yang jadi imam, orang yang mengaji, orang yang tahu hukum hakam, maka dia ketepikan. Ini dia tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Maka kita hijrah. Lepas habis sembahyang, tu imam pun kena baca kuat juga lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sonok dengar tuan-tuan, pegang tasbih. Tak ada tasbih, tangan kita jadi tasbih. Satu. Yang kedua tuan-tuan, saya nasihat untuk diri saya. Saya pun lebih tua. Bila tu imam baca doa panjang, kita tak faham apa-apa lekok pun, lena. Tidak tuan-tuan, tak ada penghayatan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini namakan hijrah. Hijrah dia tak akan berlaku apabila seseorang itu tidak ada mujahadah, lawan hawa nafsu, kena lawan. Tengok tadi, kita tengok ramai satu sop, bila habis sembahyang terbit habis keluar. Sebab apa? Tak ada hijrah dalam diri kita. Padahal kita dekat taman ni. Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan, tidak ada hijrah bagi orang yang tidak ada perjuangan, yang tidak ada jihad melawan hawa nafsu. Walhal kalau mana nak tunggu sat saja. Melainkan kita tak ada keungzuran macam sahabat kita tadi tu, terpaksa pecut jenis apa, laju juga dia bawa tadi nak tunjuk jalan di surau ni tuan-tuan. Tidak, saya tak sampai. Terpaksa tuan-tuan, sibuk macam mana pun dia sampai menunaikan kewajipan dia sembahyang maghrib tuan-tuan. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan? Itu hijrah. Kalau orang tak hijrah, lentak bila ustaz pergi cari jalan ni raya, pakai waste tuan-tuan kan, jumpa orang jalan. Nampak tak? Pakai tobik habis. Tak ada hijrah. Doa pun macam nak ambil kambing tuan-tuan. Doa sungguh-sungguh, dan kita aminkan doa yang dibacakan oleh imam. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam suratul Fatihah, apabila tu imam selesai saja baca suratul Fatihah, maka dikatakan wa qul amin.
Ribuan para malaikat menantikan amin para makmum untuk dibawa persembahkan di hadapan Allah. Benda ni orang pandang remeh. Kata amin lembayang pun berat nak mampu. Termasuk saya, tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan ni, kita muhasabah. Bila saya cengeng ni tuan-tuan, saya duk pupuk diri saya ni. Nampak tak? Nampak macam marah kat tuan-tuan? Tak, saya marah diri saya. Sebab kita nak tarbiyah nafsu, tuan-tuan, kena macam-macam. Ada kawan ni dia tarbiyah nafsu dia nak bagi jadi baik. Dia mai awal-awal masjid, mai surau. Orang tak bang lagi kan, dia tengok round dalam surau. Tak mana dia tek cicak, dia buang. Bukan ada orang duk parti dia pun. Lepas tu dia mai tengok jamban. Jamban tak bersih apa pun. Dia cuci jamban. Buh ijek apa tonyoh tuan-tuan. Bukan ada orang tu. Dia nak tarbiyah nafsu dia supaya buat baik bukan waktu orang ramai. Buat baik ketika mana? Ketika bersembunyi ataupun berterang-terangan. Nampak? Tu tarbiyah nafsu. Nampak tuan-tuan? Apabila ketika itu tuan-tuan, bila kita boleh tunggu dalam majlis ilmu seketika, itulah pengorbanan. Hari ni orang tak mau majlis ilmu. Kalau malam ni saya buat disko tuan-tuan, nyanyi satu lagu. Saya pun bukan komand juga tuan-tuan. Ha? Dulu kita duk main juga gitar tuan-tuan. Kan? Kalau nyanyi lagu, tobatlah main ramai ni. Nampak tak? Ha. Tapi tuan-tuan, iman kita sudah lemah. Sebab tu tidak ada hijrah lagi, melainkan jihadun wa niyah. Jihad dan niat tuan-tuan. Walhal kita ada kelapangan sekitar kita ini. Tak ada apa arah menitah. Lapak nasi makan lepas isyak. Tuan-tuan, boleh kita atur program hidup kita. Itulah manusia di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mafhumnya. Apa dia kata Nabi? Wa mal wahnu ya Rasulullah. Ada penyakit yang akan serang umat di akhir zaman. Umat di akhir zaman, siapa mereka? Kita ni umat akhir zaman. Maka kata sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah. Sahabat tanya penyakit yang akan Nabi bagi tahu, penyakit akan serang umat akhir zaman, nama dia penyakit al-wahnu, wahan. Sahabat tanya, penyakit apa ni wahan ni? Wa mal wahnu ya Rasulullah. Penyakit apa wahnu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, benci kepada mati. Majlis-majlis agama lagu ni peringat Allah, peringat bagi kita ingat kepada Sang Pencipta, bagi kita muhasabah diri, ma'al hijrah, cerita bab-bab agama, cerita tentang kematian, cerita dengan nikmat syurga, nikmat dalam kubur dan azab dalam kubur, azab di padang mahsyar ketika kita meniti titi siratal mustaqim. Ini semualah yang berkaitan dengan hubbud dunya wa karahilatul maut. Kita kalih kepada tu, iaitu kita tak cinta dunia. Kita ambil dunia hanya sekadar yang perlu, dan kita jadikan dunia sebagai tempat cucuk tanam kita. Itu orang yang cerdik. Dia tahu dah dunia. Macam semalam saya buat apa contoh, for example, cakap orang putih juga sikit kan. Contoh tuan-tuan, ayak ni, itu ayak ni. Ayak ni tuan-tuan dah berkulak dah ada macam lumut. Satu, lumut tuan-tuan. Saya letak tadi. Kemudian ayak baru saya letak di depan saya. Satu ayak yang dikotori, sama juga keluaran dia. Cuma ayak ni dia ada lumut dalam tu, pasal lama sangat. Nampak tak? Satu ayak baru keluar daripada kilang, letak di hadapan kita. Tuan-tuan nak ambil ayak yang mana satu? Yang lumut. Yang baru. Macam itulah tuan-tuan umpama hidup di dunia. Dunia kita dah tahu dah, tak akan lama. Lahwun wa la'ibun, tempat permainan, senda gurau. Dan kita tahu tempoh dia ada expired dia. Dunia ni bila expired wallahu alam, tapi pasti kita tahu second. Kita tahu second tuan-tuan, maksud dia tak akan lama. Jadi hak original yang mana? Yang betul-betul original, yang tahan lama, akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama. Nampak tuan-tuan? Orang ambil dunia, ambil juga. Jangan begitu tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan semua nak suruh duduk surau saja. Tak bekerja cari nafkah anak bini pun tak cari dah, maklum. Duduk di surau mengatik 24 jam. Bukan lagu tu. Ada masa dan ketikanya. Sebab tuan-tuan, ada masa kita mai duduk dalam masjid.
Ada masa kita dengan bermuamalah dengan masyarakat. Ada masa kita dengan adik-beradik kita. Ada masa dengan keluarga kita. Ada masa kita dengan jiran tetangga kita. Ada masa semua. Sebab tu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dua ni tuan-tuan. Kita boleh jaga dua ni, alhamdulillah. Hubungan dengan Allah, Allah Maha Pengampun akan dosa-dosa hamba-Nya. Tapi hubungan dengan manusia, kalau manusia buat muka saja kita dengan sebab apa yang kita buat kat dia, kut dia terasa, tuan-tuan kena pergi minta maaf balik. Tu cara dia. Ni hijrah. Tebal juga muka nak pergi minta maaf ni. Tapi tuan-tuan, buatlah lagu mana pun, kita menjadi golongan orang yang memaafkan, menjadi golongan yang pemaaf akan kesalahan-kesalahan orang yang lain. Walaupun kita tahu kita itu di pihak yang benar, tak apalah mengaku kita salah, tuan-tuan. Itu cara dia. Hijrah, tuan-tuan. Hijrahlah. Bagi ada perubahan sikit, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun wajib kita letak atas diri dia, diri kita masing-masing, termasuk saya yang bercakap malam ni, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dengar kuliah malam ni, kita hijrahlah apapun, asalkan kita ada perubahan daripada semasa ke semasa. Dari segi amalan kita ke, dari segi amalan kita, contoh tuan, sebelum ni kita sembahyang maghrib saja, tambah up sikit. Tahun ni ya Allah, aku nak berhijrah. Hijrah lagu mana? Sembahyang sunat ba'diyah pula lepas maghrib. Hijrahlah tu. Ya Allah, sebelum ni ya Allah, aku bila duduk salam nanti apa minta kata? Ni bila duduk salam ni kan, tak ada selawat. Lepas ni nak berselawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat Nabi bersusah payah untuk umat. Bagaimana tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhijrah dengan sahabat-sahabat Suhaib Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kemudian Umar bin Yasir, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Muaz bin Jabal, sahabat-sahabat yang kebanyakan mereka berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan duka cita, bawa Islam untuk kita di akhir zaman, demi untuk kepentingan agama ini, tuan-tuan. Tak mau bagi jatuh, maka kita pertahankan agama Allah dan kita ikuti segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayanglah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang umur lebih kurang sama dengan Nabi, tetapi dia merangkap pak mentua Nabi, yang mana ketika berlaku hijrah, peranan dia apa dia, tuan-tuan? Abu Bakar, dialah yang mula masuk dalam gua Sur. Mula-mula masuk dalam gua Sur, tengok-tengok ada lubang. Tuan-tuan, mereka nak lari daripada persembunyian musuh-musuh musyrikin, nak attack Nabi, mereka nak bunuh Nabi, mereka nak tangkap Nabi. Maka mereka buat berlakulah penghijrahan pada ketika itu. Sayyidina Abu Bakar lalu, tuan-tuan, masuk dulu dalam gua. Tuan-tuan bayangkan, ketika mana sampai saja depan gua Sur, Nabi nak celapak, nak masuk dulu. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan masuk, bagi aku masuk dulu. Bagi aku masuk dulu, aku nak tengok apa yang ada dalam ni. Apa yang ada dalam ni, kalau ada benda-benda yang tak elok, aku nak pergi ke tepi kan, biar hang masuk dalam keadaan selesa, aman, tak ada orang kacau. Nampak? Itu dia Sayyidina Abu Bakar, pengorbanan, tuan-tuan. Bila Sayyidina Abu Bakar masuk, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak cerita supaya kita muhasabah sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk, anda nampak satu lubang, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia koyak kain dia sendiri yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Koyak kain dia pi tampung lubang hak tadi, hak bocor tadi. Pasal apa tampung? Tak mau bagi musuh-musuh musyrikin nampak kelibat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berada dalam gua tu. Punya nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah dah cucuk dalam apa semua, dah masuk tuan-tuan, ada lagi dua lubang. Maka Sayyidina Abu Bakar tak tahu nak buat macam mana. Dia terpaksalah masuk kepala dulu, kemudian dah tutup kain dah tadi, kemudian dia ambil kaki dia, dua-dua tapak kaki, tutup dua-dua lubang, dan dia suruh Rasulullah masuk ngam-ngam, tuan-tuan. Maka disuruh Rasulullah SAW tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, saya nak cerita supaya kita muhasabah, jangan duk lena lagi. Tuan-tuan, hari ini kita kena tunjuk kita sayang Nabi.
Hijrahlah tuan-tuan. Ketika mana tuan-tuan, bila Nabi tidur lama tuan-tuan atas paha pak dia tuan-tuan, pak dia, pak mentua dia, merangkak sahabat dia tuan-tuan, bila tidur yang amat lama tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar bila melihat Nabi tu tidur tuan-tuan, dia tak mau ganggu Nabi, dia tak mau kacau Nabi, dia sayang kat Nabi tuan-tuan. Allahu Akbar yang dirahmati oleh Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar makhluknya yang nama kalajengking ataupun binatang yang berbisa, gigit kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan pengorbanan pada ketika itu. Tuan-tuan boleh tahan tak kalau kita tuan-tuan sakit ni? Tapi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar kena ketik, gigit apabila bisa memasuki ke dalam kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka terasa tuan-tuan sakit yang aman, kemerah-merahan muka Sayyidina Abu Bakar. Maka tuan-tuan tak tahan, terlalu tak tahan, keluar sampai keluar air mata tuan-tuan. Pasal nak bela Nabi, tak mau bagi Nabi kena ketik ataupun kena gigit dengan serangga yang berbisa pada ketika itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka air mata keluar daripada air mata Sayyidina Abu Bakar keluarnya, mengalirnya di pipi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akhirnya jatuh ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan kena air mata Sayyidina Abu Bakar, dia mangkit, dia macam langut lagu tu tuan-tuan. Dia kata apa? Awak Abu Bakar hang teriak siapa? Sedih siapa ni? Kita nak berhijrah ni kenapa sedih? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat sayang kepada kamu ya Rasulullah. Kenapa kamu teriak bagi tahu kepada aku apa yang menyebabkan kamu teriak ni, yang menangis? Ya Rasulullah, aku kena ketik serangga yang berbisa ya Rasulullah. Aku sayang kamu, aku tak mau gerak kamu tidur, aku tak mau bagi kamu ni kacau kamu, aku nak kamu tidur dalam keadaan selesa. Ya Allah tuan-tuan, tu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, sayang dia kat Nabi. Maka pada ketika itu tuan-tuan, mengeluar dia tuan-tuan, air mata terkena pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Akhirnya Nabi pi tengok tak mana wahai Abu Bakar yang kena gigit tadi? Sebelah sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air liunan dan membaca doa, lalu ditiupkan ke tempat tu. Dengan izin Allah sembuh tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban macam tu tuan-tuan. Hari ini kita dapat nikmat tuan-tuan, segalanya semua ada. Cuma tuan-tuan bagi tahu kepada saya, apa yang tak ada dalam Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita terima Islam hari ini dalam keadaan penuh nikmat. Betul atau tidak? Nampak? Celik-celik pak kita Islam, celik-celik mak kita Islam, Aminah, Abdullah, Abdul Rahman, automatik kita Islam. Bagaimana orang mu'allaf tuan-tuan? Saya berjumpa dengan sahabat-sahabat yang mu'allaf, orang yang berjinak-jinak nak memeluk Islam. Allahu Akbar, ayat mata saja yang dapat cerita. Dia main kepada kita tuan-tuan sambil teriak, ni tiap ayat mata. Ustaz, saya sedih Ustaz. Kenapa sedih? Saya kena Islam masa umur 35 tahun, saya rasa lewat sangat. 35 tahun dia rasa sedih tuan-tuan dapat kena Islam. Kita yang umur 40 tahun, 70 tahun, 60 tahun tak rasa sedih, tak rasa nikmat yang kita anuti agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan main-main. Cuba tengok, saya nak ajak tuan-tuan supaya kita fikir muhasabah. Malam ni tuan-tuan, lepas ni tak mau pergi, tak apalah. Saya tak heran dah. Tuan-tuan, sekiranya saya lepas dah ilmu apa yang saya nak sampai malam ni. Tuan-tuan, tengok renung betul-betul. Sejak akhir ni berlaku peristiwa yang pelik-pelik, ajaib. Antaranya tuan-tuan, bala Allah yang Allah Ta'ala hantar makhluknya yang nama ribut angin taufan. Bukan kata luar negara, bukan kata nu Eropah, benua apa rata cerak, luar negara dah. Berlaku di Port Klang. Nampak tak? Orang hantar WhatsApp dan masuk dalam warta berita. Berlaku di mana? Penang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala bagi kita nikmat kesihatan terlalu banyak. Allah Ta'ala bagi kita rezeki terlalu banyak. Allah Ta'ala bagi kita boleh. Ni tuan-tuan, saya nak tanya, kita bangun tidur tadi sampai lah, berapa kali kita kelip mata? Macam tu tuan-tuan, berapa kali kita kelip mata? Tuan-tuan bagi tahu kat saya. Berapa? Tok Wan agak-agak 10,000. Tok Wan boleh kira.
Masya Allah tuan memang hebat. Saya nak abang tuan-tuan, tak terkira. Satu. Yang kedua, berapa kali kita hirup udara hari ni? Kita bangun tidur tadi, bangun-bangun celik, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita hidup lagi, Allah bagi hidup. Berapa kali kita hidup? Serut. Maklum. Soalan cepu mah. Berapa kali maklum? Kita tak tahu tuan-tuan. Tak terhingga tuan-tuan. Kita nak berhenti lah ni. Dia bunyi loceng tu nak kena berhenti lah. Down. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita tak tahu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nampak tak? Tidak ada Tuhan yang melainkan Allah, yang kita tak tahu setiap kelipan mata kita, setiap nafas yang Allah bagi. Berapa kali kita sedut, berapa kali kita kelip mata tuan-tuan. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita segala-galanya, tetapi Allah Taala antak tuan-tuan, nama makhluknya ribu taufan, kita tak boleh nak lawan. Bagaimana keadaan huru-hara kiamat? Bagaimana keadaan kedahsyatan hari kiamat? Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Dia pi azan tak tuan-tuan? Tu dalam WhatsApp tu, di Port Kelang. Macam mana pi azan? Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, daripada musibah yang berlaku tuan-tuan pada sahabat kita, satu akidah kita, tempat dia tu, nah, tak berlaku kat kita. Tapi tuan-tuan, kita kena muhasabah. Kalau kita orang Islam, kita anggap depa tu berlaku kat depa macam berlaku kat kita, tempat kita. Maka tuan-tuan, perhati tengok, pasal apa yang boleh keluar? Allahu Akbar Allah. Ni ribut. Habis cabut habis bumbung-bumbung ni. Keluar ungkapan Allahu Akbar Allah. Pi azan dah. Tak tahu masjid waktu dak lagi. Nampak tak? Menunjukkan kepada kita hakikat dia. Dengar ni betul-betul. Hakikat kita, walaupun susah macam mana, walaupun dalam keadaan kita ditimpa musibah lagu mana perik pun maklum, teruk tak sangka, hakikat kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Baru nak ingat Allah bila kita diuji kesusahan. Betul atau tidak? Baru kita nak ingat Allah bila kita diuji dengan kesakitan. Sakit ni, kena potong kaki kencing manis, hilang dah rasa nikmat berjalan tuan-tuan. Baru nak ingat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengah-tengah tu malam kita belajar malam di Kuala Bukoh. Ada 3 perkara, yang mana ada 4 perkara yang kita nak kena buat bila orang yang hampir nak mati. Antaranya tuan-tuan, kita kena berbaik sangka dengan Allah. Kadang-kadang ada yang kedua, maksud dia dilarang kita meminta mati cepat. Kadang-kadang Allah uji kita sikit saja, baru potong ibu jari kencing manis, kemudian kita mula kata apa? Ya Allah, awaklah Allah Ta'ala bagi jadi kat aku. Pasal apa tak bagi jadi kat jiran? Jiran duk lari rata cerak, tak kena pun. Dia makan gula pun banyak kilo pun, tak ada apa pun. Tarik tiap-tiap hari kena. Roti canai tak kira lagi. Nampak tak? Hak jenis kolesterol tinggi, tapi dia duk sihat lagu tu. Tu siapa kena kat aku? Nampak tak? Kita persoalkan hukum hakam Allah yang di Allah Ta'ala termaktub tuan-tuan. Mana boleh kita soal? Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Tu baru mukadimah. Boleh nak duduk lagi apa? Boleh tahan lagi? Kita berhentilah tuan-tuan. Nak berhenti dah? Boleh gagah lagi tak? Saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maklum dah sedia nak bertulis tuan-tuan. Nah, insya-Allah tuan-tuan kita berhenti 8.30 boleh tak? 8.30. Boleh tak kita berhenti? Kuih 10. Hampa duduk, aku nak balik dah. Hampa tak apa duduk tang ni. Nak balik Sungai Bakar tu. Tak jauh mana. Malam ni saya ada usrah tuan-tuan. Nah, belah sini. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Bagi ada berubah lah insya-Allah. Lepas ni ikut masing-masing. Tiap-tiap kita ni Tok Wan, abang-abang semua, kita masing-masing lah tengok kita. Okey, kita dah sembahyang okey dah, sembahyang jemaah. Memang selalu duduk sembahyang jemaah. Tengok tang mana yang kekurangan kita tu. Tambah lah. Kita up balik kan. Oh, sembahyang sunat aku tak pernah buat. Sembahyang sunat itu hijrah. Ataupun kita pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat bila lalu tabung kita buat tawadhu'. Khusyuk sungguh. Jenis Pak Haji kepiah longgak ni. Lalu tabung dia buat khusyuk sungguh tuan-tuan. Buat keluar pun hak RM1. Tak apa, berkeluar RM1. Hari ni lah sikit, bagi jadi RM2. Betul tak? Itulah hijrah. Hijrah ni pengorbanan tu. Saya tak boleh nak cerita.
Kena lawan hawa nafsu. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kena lawan. Lawan. Kita mesti nak bubuh hari ni RM5. Dia kata tak salah RM5. Topak saya kira topak Selcom. Kan? Topak kalau hambur RM5. Allah, tak boleh. Mana dulu ada topak Selcom RM3. Lah mana ada lah, betul tak betul? Kan? Lah RM5 paling sikit. Kan? Lepas tu dia bubuh pun RM1 tuan-tuan dalam tabung. Up lah sikit. Macam tadi tuan-tuan, kita berhijrah. Saya nak mengajak kepada tuan-tuan surau kita, imarahkan. Besar ni surau ni tuan-tuan. Besar. Orang pun besar juga malam ni. Dengan para jamaah, dengan para malaikat bersama dengan kita. Setiap majlis ilmu, apa jangan ingat duduk saja-saja. Malaikat bersama dengan kita. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita imarah tempat kita. Nampak tak? Kalau kita tak ada apa arah melintang, tak ada apa-apa agenda program, bukan ada apa pun. Pasal Al-Azhar nak tengok bola, Kedah dah kalah lah, Pulau Pinang balik awal. Kan? 3-1 tu lah. 3 apa? Allahu Akbar. Kan? Kalau pasal sebab nak tengok bola, ada seorang hamba Allah, anak murid kita juga, bukan anak murid, duduk dengar kuliah lah, dia mengaji. Dia habis mayang apa, dia selalu main waktu kad-kad lah. Kita, Pak Cik, pergi mana tadi? Tak ada dalam majlis saya. Saya minta maaf Ustaz, saya nak cerita pun malu. Awak pasal apa? Wrestling, takut terlepas. Wrestling tuan-tuan, Tok Wan tu. Nak kiok berapa lama dah. Dia tengok wrestling, balik awal ni nak tengok wrestling. Lepas tu dia main kakak nak kat waktu insya baru dia main. Yang apa dia tadi tu, okey dah, cantik dah. Kena hijrah lah. Lepas ni kita mau tengok wrestling lah. Nak tengok Bibli CD. Nampak tak? Aku nak duduk dalam majlis ilmu. Kerana bila duduk majlis ilmu, bukan duduk saja. Allah Ta'ala tuan-tuan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata pengarang Syekhuna Fahmi Zamzam, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam tu ada kupasan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Ihya Ulumuddin tuan-tuan. Bidayatul Hidayah yang dikarang di dalam kitabnya, dalam tempat masjid yang nama Masjid Umawi, dia karang kitab di situ, Bidayatul Hidayah. Dalam kitab tu cerita orang yang main mengaji ilmu, walaupun lengah lutut tak sangga, kebah kaki, gagah duduk, maka tuan-tuan ketahuilah malaikat akan mengembangkan sayapnya bagi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu yang demikian. Kembang sayap bukan kembang saja, di bawah naungan rahmat Allah, dan seluruh makhluk berada, binatang yang berada di atas daratan, udara, lautan, mendoakan kepada kita semua pada malam ini. Termasuk cicak kobin tuan-tuan. Cicak ni tuan-tuan, tak ada cicak, mana cicak apiah. Nampak? Dia orang kat kita. Dia main-main tuan-tuan. Sebab tu orang yang nampak saja, dia gagah main juga. Dah tak ada apa program di rumah, main duduk di masjid lah, di surau, dengar majlis ilmu sampai habis tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, gamak tuan-tuan. Sebab tu kata guru saya, kalau kita keluar daripada rumah, pijak kaki keluar daripada rumah, niat dia kita nak cari islah diri kita. Jangan niat nak cari kesalahan orang. Keluar daripada rumah, keluar kaki kanan, ya Allah, aku nak pergi mengaji. Aku nak pergi mengaji. Ya Allah, betul dah tu, niat dah betul dah nak pergi mengaji. Tapi ya Allah, aku nak pergi mengaji, nak perbetulkan apa yang aku silap. Apa yang aku silap, apa yang aku tak kena, aku nak belajar ah. Nampak tak? Kalau kita keluar di rumah tadi, keluar awal-awal tu, keluar pijak-pijak kaki kelang kabut, nak main tambah dengan Ustaz Koboi nak main, main nak tengok ceramah terang mana nak tengok tu, amboi. Nampak tak? Nampak tu, sebab tu dia tak tahan telinga, panas telinga jadi capang. Tak boleh nak dengar majlis-majlis agama ni. Pasal apa? Dia dah niat dah awal tu, dia nak cari kesalahan ustaz, dia nak cari kesalahan orang. Sebab itu tak akan berjaya selama-lamanya. Tak ada hijrah bagi kawan tu. Kena hijrah, jangan cari kesalahan orang, cari kesalahan pada diri sendiri. Bila kita cari kesalahan diri sendiri, kita akan bertambah baik, bertambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Lepas ni tuan-tuan, kita bakat bersama-sama. Sekali saya nak tengok praktikal. Bila kita bersalam, cuba keluarkan suara sallallahu alaihi, biar bergema dah surau besar. Nampak tak? Tak untuh lah Tok Wan ni. Tak untuh. Ni semua kabinet semua cukup. Depa bubuh wayar mau clear. InsyaAllah tuan-tuan. Selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampai teruk lagu mana pun selawat lah. Walaupun tak kuat, pelan. Sallallahu alaihi. Suara dia kena dengan gulai pun tadi. Sallallahu. Tuan-tuan jangan risau, anak murid saya ada. Anak murid qasidah. Depa buat kumpulan qasidah lebih kurang Tok Wan. Tok Wan dah 70 dah. 60 dah. Oh 60. Nak murid dia mengaji qasidah kumpulan. Depa buat kumpulan. Geng-geng veteran semua. Kawan-kawan saya ni. Kawan dengan orang tua. Kita menjadi orang tua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Seorang hamba Allah tu. Tua dah tuan-tuan. Umur 71 apa. Kan? Dia punya semangat tuan-tuan. Allahu Akbar berselawat. Walaupun suara dia lagu tu. Ya Taiwan, ya Taiwan. Pelik tuan-tuan. Orang tua biasa tuan-tuan tak keluar. Dia nak tarik berjanji hak lalu. Al-jannu wa tana'im wasa'. Oh, tarik berjanji. Dia tak boleh dah dulu. Dulu memang kaki berjanji dia tu. Tapi dia bila main duk beromok, enjin pun lama. Tapi tuan-tuan, saya puji dia. Kerana apa? Dia guna suara dia. Walaupun dia tahu dia tak mampu nak jadi tandingin orang hak 50 suara merdu dulu tadi tu. Dia takat suara dia mampu tuan-tuan. Tapi dia yakin tuan-tuan, dengan berkat selawat Nabi, dia sayang kat Nabi, dia teruskan selawat tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, bersinar wajah muka dia tuan-tuan. Sonok tengok. Nampak berseri. Walaupun slow, ya Taibah, ya Taibah, ya, kadang-kadang tak keluar, tak keluar. Kan? Oh, tapi tuan-tuan, dia sanggup sabar. Saya rasa betul sangat. Kerana apa? Kerana mereka berada dalam majlis selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Oh, selawat ada tuan-tuan. Nah, sekali kita buat qasidah lah, lagi 5 minit lagi. Masa untuk penutup. Penalti pun dah habis dah. Kan? Kita tambah lagi masa 5 minit, 9.30. 9.30 pula dah. 8.30 mungkin lah no. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada 4 pertanyaan yang Allah Taala akan tanya kita pada hari kiamat nanti. Ada 4 pertanyaan soalan bocor yang Allah Taala akan tanya kita pada hari kiamat nanti. Nabi bagi tahu dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam an Abi Barzah Naqlah bin Ubaidi Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadma 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Wa qala hadisun hasan sahih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai untuk menutup majlis kita pada malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Barzah Naqlah bin Ubay al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, belum berganjak kaki anak dua kaki seorang hamba itu di hadapan Allah Taala pada hari kiamat, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang 4 perkara. Siapa pun tak akan berganjak lagi pada hari kiamat. Saya yang bercakap malam ni, tuan-tuan yang duduk dengar majlis pada malam ni, semua termasuk hak yang musuh Islam tu, hak duk lawan Tony Blair, Bush, mereka tu yang inti sangat-sangat kekuasa PBB hak depa tu pegang habis dunia. Tapi tuan-tuan, hangpa boleh pegang atas dunia, akhirat hangpa jangan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Siapa pada ketika itu? Allah. Yang menguasai pada kita. Nak minta tolong apa? Minta tolong kat Bush tu tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan, tak ada boleh tolong. Yang boleh tolong Allah, Maliki yaumiddin. Ada 4 soalan. Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Taala akan tanya tentang umurnya. Tulis maklum. Maklum nak tulis tak apa. Maklum bagi. Palung-palung pun dengan abang-abang pun tak tulis dengan kepala otak. Ingat betul-betul. Rakam elok. Ada 4 soalan, question akan ditanya. Selagi mana tu tak jawab ni, apa jangan duk hebat lah. Jangan duk perangan. Mesti kena jawab ni. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang umur kita. Tentang umur kita maklum. Umur kita. Tanya lagu mana? Untuk apa dihabiskannya?
Maksud dia umur yang Allah bagi kat kita banyak sangat ni. Nah, umur kita Allah bagi 50 tahun, 40 tahun, kemudian 60 tahun, 70 tahun, ada 80 tahun, 90 tahun, 100, kadang-kadang ada. Panjang umur kita. Tapi dalam masa umur tu ada tak masa untuk kita bagi untuk kebaikan kita, untuk masalah agama kita, untuk kebaikan yang kita nak bawa jumpa dengan Allah, nak bawa bekalan kita? Ada tak? Tak, ya Allah, aku pegang kayu golf, pukul golf waktu maghrib, pukul golf lagi tuan-tuan ni. Bandar guna lama dulu. Sahabat kita tuan, saya duduk Pombang tengok, ya Allah, semua pangkat tok wan saya tu kan, pegang golf, kayu golf, piung, lepas tu tengok, tang mana apa maghrib dah tuan-tuan, nak nampak bola golf datang apa dah. Nampak tuan-tuan, yang lebih pada ketika itu bola golf yang lebih penting dia tuan-tuan. Sebab tu umur kita tanya, Allah Ta'ala tanya. Nah, yang kedua, ada lagi 3 minit, boleh tak? Mana penganjur dah pergi kerja, tak ada siapa pun nak main tolong duk ni. Okey, baik, ada lagi 3 tuan-tuan, 3 minit ni. Betul jam tu, 3 minit. Baik, seterusnya soalan nombor 2 akan ditanya tentang ilmunya. Ni tuan-tuan, tentang ilmu kita akan ditanya. Ilmu tanya lagu mana, untuk apa ia melakukannya. Hai main mengaji malam ni, main dengar ni ilmu tu. Apa maksud ilmu? Cahaya. Cahaya yang menyuluh kita, yang memandu kita untuk ke arah kebaikan kita. Ilmu tu dia boleh bagi tahu kita, ni lampu merah, ni lampu hijau, yang ni boleh jalan terus, yang ni tak boleh, kena berhenti, yang ni kena prepare dah, berhenti dah. Nampak tak? Itu ilmu. Ilmu dia menyuluh kita ke arah kebaikan kita, dia dapat memandu kita. Baik, ilmu kita tu ke mana hang guna? Ya Allah, aku mengaji, ya Allah, takat dengar telinga dah, daripada duduk saja di rumah, baik aku dengar sini. Betul hanyut itu apa minta aman. Maka ini ilmu ini tidak akan memberi manfaat pada diri dia. Ilmu yang dapat memberi manfaat, dia ada ilmu sikit malam ni, dia amal. Takat mana dia mampu, dia amal. Takat mana dia mampu. Yang seterusnya tuan-tuan akan ditanya tentang hartanya. Tuan-tuan, banyak ni nak kupas kalau kita mengaji ni lama kupasannya. Nah, akan ditanya hartanya, daripada mana ia akan memperolehinya. Harta dia pecah 2. Yang pertama akan tanya, mana jalan hang dapat harta ni? Hang beli kereta ni daripada duit mana ni? Hang beli rumah ni daripada duit mana ni? Hang duk belanja anak bini hang makan di rumah hang tu, duit hang bagi makan beras, lauk hang pergi beli tu, dari mana hang ambil? Ya Allah, aku curi duit majikan aku bawah laci meja, dia tak tahu. CCTV tak ada masa tu. Masa tu tak ada tuan-tuan. Allahu akbar. Nah, harta kita akan ditanya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, daripada mana ia memperolehinya. Sebab itu tuan-tuan, masalah tengah hujan lebat, masa ni lah kita nak guna kelebihan yang ada, nak beramal. Kalau kita tak mau boleh main mengaji atas alasan hujan lebat, no. Kita ada kereta di rumah, buat apa duk pergi buh kelumbung tuan-tuan? Harta tu harta kita tu yang bersifat sementara, akan ditanya. Ada payung harta yang sifat sementara, mainlah tuan-tuan. Nampak? Harta setiap putaran kereta kita yang main tadi tuan-tuan, kalau dah apa reda ni, seriat lagi ni, kita berjalan kaki, dikira jalan kaki tu, tapak kita tu, setiap langkah kita tu diampun dosa oleh Allah. Naik kereta tuan-tuan, harta kita. Dan seterusnya tuan-tuan, apabila kita ada pinggan mangkuk di rumah, dengar elok tuan-tuan. Nah, ni saya nak kata tuan-tuan, tok guru kita kata kita kufur nikmat. Beli harta banyak-banyak, pinggan mangkuk daripada Langkawi, dengar elok maklum, dengar elok tuan. Beli rata cerok mahal pinggan mangkuk kita ni, pinggan segala perkakas hak jenis hak untuk nak jamu tetamu. Guna itu sebaik-baik untuk kita jamu tamu. Ni kita beli buah hiasan dalam para, tahu para. Bubuh dalam para, dia mai kat sia, kita ustaz koboi mai hari tu, pinggan lepiak tunggu hari nak pecah. Pinggan hak elok dia buh no tu. Ustaz, saya baru beli Langkawi, elok tak? Elok tengkok hang. Nampak tuan-tuan? Hak elok tu lah guna untuk sambut tetamu. Inilah harta yang akan ditanya, walaupun kita pandang remeh, maklum. Guna bila tetamu mai di rumah kita, guna yang lebih baik. Pinggan mangkuk berkeluar habis. Hak apa yang kita bawa beli Langkawi, hak hebat-hebat, hak mahal-mahal, kita untuk menggunakan untuk menggembirakan tetamu. Ni bagi tuan-tuan makan dalam talam, pegang-pegang melambung ikan. Makan talung bang, tuan-tuan tahu. Ini kepek. Talam, makan dalam talam. Allahu akbar. Pegang-pegang tu. Nampak? Hak talam baru beli tahu mana? Bu dalam mari, bu dalam parang.
beli motor besar duk. Kalau pi jalan besar apa, pi jalan konvoi, pi belah Siam, Danok. Pala duk gitu tuan-tuan, lengah habis pingang. Hak tu hangpa boleh pi. Tapi bila main surau tuan-tuan, gunalah main ni. Biar orang nak kata, amboi elok, biar depa kata. Sebab aku guna motor aku main hari ni. Pasal Allah Taala akan tanya harta aku pada hari kiamat nanti. Motor besar saja, tapi aku tak guna untuk ke arah agama Allah. Nampak tuan-tuan? Yang ketiga, lebih seminit pula dah. Bar ni. Dan lawak. Ni bar ramai pula ni. Kena tempik ramai. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya nak matilah ramai-ramai pun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tadi berapa ni? Mari kita ulang balik. Takut lupa. Tadi apa ni? Yang mula-mula akan ditanya? Umar. Yang kedua? Ilmu. Yang ketiga? Harta kita. Hak nombor 4 belum? Hati. Yang akan ditanya nombor 4 yang terakhir kali, iaitulah tentang tubuh badannya ni. Tubuh badan belum? Saya bangkit berdiri. Tubuh badan ni kita akan ditanya. Ingat elok. Tubuh badan kita ni akan ditanya. Tangan kita, dai kita, semua yang kita miliki ini adalah pinjaman daripada Allah. Tuan-tuan bayangkan, ada orang kaki lahir tak ada. Kaki tak ada. Bayangkan tuan-tuan, dia kesot ni ada dalam jemaah di Kuala Lumpur ke mana tuan-tuan. Dia kesot tuan-tuan, pakai jubah, pakai ridok, kesot. Tuan-tuan, Allahu Akbar, cacat. Tapi dia main semayang tuan-tuan. Allahu Akbar, kaki tak ada. Kita ada kaki tuan-tuan, melencong pergi sepak futsal. Futsal juga saya pun minat. Tapi tuan-tuan, bagi kena elok tuan-tuan. Akan ditanya tentang tubuh badan manusia, ke mana ia telah gunakan. Tubuh badan kita guna untuk beribadah kepada Allah dah? Ya, aku beribadah, alhamdulillah. Ya Allah, tangan ni aku dukung mak aku ketika mak aku dah tak larat dah, pakai pamper, duduk atas telantak, atas katil. Ya Allah, tangan ni ya Allah, aku guna dukung mak aku. Ya Allah, mak aku sakit. Maka tangan ini akan dikira seluruh anggota badan kita akan ditanya tuan-tuan, tak akan lepas sikit pun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sambung, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala tutup dah mulut, tak boleh bercakap dah. Hari ni kita boleh bercakap, tak boleh kata ke orang, kita boleh duduk sembang apa semua. Nampak? Baik pada ketika itu, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki terhadap apa yang terdahulu telah mereka lakukan. Akan ditanya tuan-tuan, kalau mengaji bahasa Arab, kanu dengan yaksibun, fi'lul madi dengan fi'lul mudhari' bila duduk dekat-dekat. Mengaji bahasa Arab ni maksud dia dia itu mulazamah, sentiasa berterusan. Akan ditanya, mula-mula kita beranak dulu ditanya, dah akil baliak pun kan, akan ditanya sejak kita baliak sampai kita mati, apa yang kita telah buat, tak terlepas sikit pun tuan-tuan. Allah Ta'ala akan tanya sampailah tuan-tuan kita disiksa oleh Allah Ta'ala dengan apa yang kita telah gunakan anggota badan kita. Gunalah tuan-tuan, ada 4 perkara tadi itu ke arah kebaikan. Mudah-mudahan akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Saya janji nak buat qasidah, tak jadilah tuan-tuan. Masa dah lambat dah tuan-tuan, no? Saya kejap masa tuan-tuan, no? Takut tak dan nak pergi duduk dalam majlis usrah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pakat-pakat kita hijrah maklum nak daripada semasa ke semasa. Takat mana kita mampu, atas kita masing-masing. Hijrah kita sebelum ni kita tak pernah balik. Ada mak pak di rumah, tak pernah balik jenguk dia pun. Baliklah. Tuan-tuan ingat, saya walaupun sebang fak lagu mana pun kan, pakai elok macam mana pun, saya ceramah sedap lagu mana pun, tapi dengan mak pak kita ada masalah, hantar saya duduk sembang. Mak pak kita adalah keberkatan dia. Hidup atas dunia tuan-tuan, redha Allah ada pada mereka tuan-tuan. Perempuan, lelaki, suami tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita tinggal mak pak kita. Macam saya tidak ada siapa dah, tetapi tuan-tuan yang masih ada mak pak, berbakti kepada mereka. Jangan keluar perkataan yang kurang sopan, dan anggaplah walaupun dia marah lagu mana pun, dia tetap mak pak kita. Kerana kita hidup atas muka bumi ni. Jadi saya rasa sekadar tu dulu. Minta maaf, pani malam ni jeqah sungguh tuan-tuan. Mudah-mudahan bukan niat saya untuk nak cari popular ataupun kita nak jeqah, nak marah dah, bukan.
semasa-masa untuk nak berdidik jiwa nafsu saya supaya kita jadi terlebih baik. Marilah kita hijrah daripada semasa ke semasa. Hijrah dia takkan berlaku, melainkan kita sendiri yang akan berhijrah melawan hawa nafsu mujahadah, lawan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, soleh, mati pun dalam keadaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami telah melakukan kesilapan pada waktu kecil, kami tak sedar ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kasihanilah, belaslah kehadap kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah yang memberikan ilmu terhadap kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Luaskanlah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, luaskanlah kubur ibu dan ayah kami sejauh mata memandang ya Allah. Ya Allah, kami hidup kerana mereka ya Allah. Kami mengharapkan syurga pun dengan sebab mereka ya Allah. Tolonglah ya Allah, sekiranya ayah mak masih ada lagi dalam jemaah pada malam ni ya Allah, panjanglah umur mereka ya Allah dalam mentaati perintah-Mu ya Allah. Kurniakanlah nikmat kesihatan kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hubungan silaturahim antara kami dalam jemaah pada malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon kemaafan sekiranya ada terkasak bahasa, tersentuh mana-mana individu yang baik datang daripada Allah, yang lebih kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.